ataupun kita diajarkan dalam Islam, antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri pemilihan guru, sekurang-kurangnya ada beberapa syarat. Okey, dengar. Ini saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua beberapa kriteria guru-guru yang boleh kita belajar daripada dia. Kalau dia tak berapa ada ciri-ciri ni, saya ingat tuan-tuan tak payah belajar dengan dia pun tak apa. Apakah ciri-ciri tersebut? Pertama, minasyakki ilal yaqin, daripada was-was syak kepada yakin. Maknanya sebelum kita dengar kuliah dia, sebelum kita dengar penyampaian tok guru tu, kita jadi orang yang was-was, tak berapa faham. Tapi sejak duduk dalam majlis dia, makin faham, makin dapat pencerahan, makin nampak huraian dia. Bagus tok guru macam tu. Tapi kalau makin belajar, makin keliru, makin pening, makin rasa habis tu tak selesai. Takut tok guru tu something wrong lah. Tu yang pertama. Yang keduanya adalah minar riya ilal ikhlas, daripada riya kepada ikhlas. Maknanya kalau sebelum kita duduk dalam majlis dia, mungkin barangkali kita ni orang yang jenis suka menunjuk-nunjuk, ada riak-riak sikit. Tapi sejak duduk dalam majlis dia, rasa ikhlas, rasa nak sucikan hati, rasa nak jadi lebih baik, maka tok guru macam tu bagus. Tapi kalau asal ikhlas, balik daripada majlis dia jadi riak, something wrong tok guru tu. Apa ilmu lah yang dia bagi sampai ramai balik pakat jadi riak belaka semua ni. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah minal adawah ilan nasihah, daripada kebencian permusuhan kepada berbaik-baik dan persaudaraan. Sebelum kita duduk dalam majlis tok guru tu, kita mungkin ada gaduh-gaduh mana-mana orang lah, tak puas hati ke, benci dan sebagainya. Tapi sejak duduk dalam majlis tuan syekh tok guru sekian, kita balik, kita jadi orang yang nak berbaik-baik, tak mau gaduh-gaduh lagi dah, umur dah tua dah, tak tahulah bila nak meninggal ni. Kita jadi baik dan nak berbaik-baik, maka tok guru tu bagus. Tapi kalau sebelum tu okey, balik daripada majlis tok guru tu rasa nak bergaduh dengan orang, rasa nak bermusuh dengan orang, tok guru tu bawa ajaran apalah tu dia something wrong ni. Dia something wrong. Dan Islam ini agama yang bersifat apa? Dia inklusif. Dia bukan eksklusif. Dia kalau ajaran sesat ni, kalau tuan-tuan nak faham, dia kebanyakan dia ada sifat eksklusif sikit. Dia tak semua ilmu dia. Dia ada dia aja, khas grup dia saja. Dia ada grup dia saja. Dia kata ilmu ni jangan bagi tahu ke orang lain. Ilmu ni jangan ajar ke orang lain. Jangan. Takut nanti orang lain salah guna. Dan pertemuan kita pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi. Tengah-tengah malam, orang lain dah tidur. Dia pelik-pelik sangat. Padahal ajaran Islam, dia bersifat inklusif. Semua ilmu yang kita dapat malam ni, kena sebarkan, kena ajar. Kena bagi tahu pada semua orang. Muslim, non-Muslim ke, silakan. Ajar semua. Tapi kalau ilmu yang sosek ni, ilmu yang sesat ni, yang tak betul ni, dia ada benda-benda yang terselindung. Hidden. Yang terselindung di sebaliknya itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu tengok dulu, selidik dulu guru-guru yang kita nak duduk belajar daripadanya. Sebab salah satu yang kita bimbangkan juga adalah bila dunia nak kiamat ni, antara yang Nabi SAW sebutkan adalah wujudnya ramai golongan-golongan jahil. Dan golongan jahil tu pula, kata Nabi, akan diangkat sebagai pakar rujuk. Macam mana tu? Dia ni jahil, dia bodoh, tak ada ilmu, tapi dia diangkat sebagai tempat tumpuan orang ramai. Maka apa natijah dia? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka dia ini akan menjadi tempat rujukan pertanyaan orang. Maka dia akan memberi fatwa tanpa ilmu, maka dia akan sesat dan menyesatkan ramai orang. Banyak. Macam ni banyak. Macam ni makin banyak tuan-tuan. Mufti-mufti Facebook ramai. Mufti-mufti yang mufti jalanan. Banyak. Sibuk nak keluar hukum. Sikit pun tak cakap. Tunggu sekejap ya. Saya check dulu, saya tanya dulu dengan ustaz yang mengajar. Ada sikap macam tu bagus. Tapi sekarang ni semua main nak jawab je. Hati-hati. Saya ingat
benda macam ni akan jadi makin rosak masyarakat kita apabila ilmu disampaikan oleh orang yang jahil. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah dalam prinsip kita dalam menuntut ilmu ini, yang keempatnya adalah mesti ramaikan guru dan doakan guru. Guru kena ramai. Kenapa guru ni kena ramai? Nah, antara kelebihan dia adalah kalau kita ramai guru, kita akan bersifat berlapang dada dan tak mudah fanatik dan tak jadi taksub. Dia kalau tok guru dia seorang tu bimbang, nanti dia akan mudah sempit dada dia dan payah bawa bincang. Pasal dia semua tok guru dia lah. Tok guru dia lah. Padahal kalau tengok ulama-ulama hebat dulu, antaranya Imam Ibnu Katsir, tok guru dia punya ramai. Ibnu Taimiyah, Al-Mizzi, Az-Zahabi, Ibnu Syahmah, Al-Fazari. Ni semua tok-tok guru hebat-hebat belakang semua ni. Ada yang ulama hadis, ada yang ulama sejarah Islam, ada ulama akidah, ada ulama grammar, tata bahasa Arab, ada ulama falsafah ada. Jadi bila kombinasi pelbagai guru ni membuatkan kita ni akan jadi berlapang dada. Tak adalah seorang tok guru tu kata salah lah. Padahal ada perbincangan lain. Jumpa tok guru lain kata dia memang kalau ikutkan asalnya itu ini. Dia adalah penjelasan dia. Dia tak akan mudah membuatkan kita jadi orang yang taksub. Dan selain daripada guru nak kena ramai, pernah atau tidak di kalangan kita ini mendoakan guru-guru kita? Pernah tak kita doakan guru kita? Antara yang diajarkan pada kita berkaitan tentang doa terhadap guru kita berbunyi begini. Ni doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Sekali lagi saya baca. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Apa maksudnya? Allahumma astur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah keaiban tok guruku daripadaku. Maknanya guru-guru kita ni dia ada keaiban dia, dia ada kekurangan diri dia. Maka kita minta pada Allah, tolong tutuplah keaiban tok guru kami ni, ya Allah. Moga kami tak nampak keaiban dia. Supaya apa? Supaya kami tidak hilang hormat terhadap dia. Kan kita kan kalau dah tahu kelemahan seseorang kan kita kadang dah hilang hormat. Oh, tahu dah dia jenis macam tu. Oh, tok guru pun macam tu juga rupanya. Kan dah hilang respect. Itu yang kita minta, ya Allah, tutuplah keaiban guruku daripadaku, wala tuzhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau menghilangkan keberkatan ilmunya daripadaku. Jangan kau hilangkan berkat ilmu tok guru tu daripadaku. Itu penting. Ya Allah, tutupilah keaiban guruku daripadaku dan janganlah engkau menghapuskan keberkatan ilmunya daripadaku. Amin ya rabbal alamin. Tiap-tiap kali lepas mayang, tolonglah doakan guru-guru kita. Kami semua ni para penceramah, asatizah ni semua, tolonglah doakan kami. Doakan kami, deng 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 deng, doakan kami, deng deng deng. Itu maafkan kami, doakan kami pula. Tapi maknanya janganlah lupakan untuk mendoakan para guru-guru kita, para muallimin, muallimat kita yang senantiasa mencurahkan ilmu kepada kita semuanya. Dan satu lagi, yang kelima. Apakah poin yang kelima yang saya nak kongsikan dengan para penonton semua? Poin yang kelimanya adalah, ini penting, ini kemuncak ni. Yang kelima inilah banyak sangat orang di kalangan kita tak mampu tahan. Dan tak mampu dia nak meneruskan lagi menuntut ilmu kalau benda ni jadi. Agak-agak apa? Agak-agaknya lah ya. Apa benda ni yang nombor 5 ni tak semua orang mampu buat. Saya berani jamin tak semua orang mampu buat. Kalau dia kena sekali, barangkali dia akan tobat lahum, tak buat dah. Dia tak mau dah menuntut ilmu. Dia tak nak lagi dah belajar. Agak-agak apa tu? Yang kelima. Sebagai seorang penuntut ilmu, jangan merajuk dengan guru. Yang kelima, jangan merajuk dengan
guru. Ada ketikanya guru-guru kita ni macam-macam karenah dia. Macam-macam PL dia. Macam-macam dia punya perangai dia tu. Kadang ada tok guru jenis depan-depan anak murid lain dia sound kita. Kadang ada tok guru tu kita baru nak tanya soalan, dia kata apa? Lain kali lah tanya. Lain kali tanya. Kecil hati kita. Amboi, aku ni macam tak ada harga lah. Baru nak tanya, dia kata lain kali lah tanya. Ataupun kadang kita salah sebut, salah baca sikit, dia apa ni? Salah. Macam tu. Kita rasa terpukul lah, malu lah. Tambahan pula bagi mana-mana kawan-kawan yang ya dia dah umur dah 40, umur dah 50, baca Quran merangkak lagi, belajar dengan tok guru Quran. Quran punya main garang pula kan. Aduh. Jadi kadang rasa macam nak merajuk, rasa nak tobat lahum, tak mau belajar dengan ustaz ni, payah kan. Ustaz tu aja semayang, kita rukuk kita tu tak berapa nak elok. Ustaz tu pun betul lah. Dia kata, Haji elok sikit ni kecil hati tegur depan orang. Jangan merajuk dengan guru. Sebab ada ulama berpesan atau pesan orang alim, man lam yasbir ala dhulli ta'lim baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Apa maknanya? Man lam yasbir ala dhulli ta'lim. Siapa-siapa yang tak boleh bersabar untuk tawaduk dalam pembelajaran. Siapa-siapa yang tak boleh bersabar untuk tawaduk, merendah diri dalam menuntut ilmu, baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Dia akan kekal dalam kejahilan. Dia akan duk bodoh situ, dia akan duk jahil situ. Kalau dia ni tak mampu untuk nak tawaduk, merendah diri dan tebal muka untuk nak menuntut ilmu. Saya ni jujur cakap lah ya, dulu belajar dengan tok guru pernah. Kadang-kadang kita belajar, ada satu part tu Syekh, kita mengantuk. Bila kita mengantuk, kita main pen. Tahu tak kita main pen? Kita main pen, main bukan conteng melukis. Kita main pen, baling-baling sikit. Slow-slow tak kacau orang pun. Tok Syekh tu nampak yang kita duk main pen ni, dia boleh tegur depan-depan. Dia kata kalau nak bermain-main macam tu di sarkas. Ini bukan sarkas, dia kata. Ini tempat menuntut ilmu, ada barakah malaikat sekeliling kita. Main-main macam tu di sarkas, dia kata. Betul lah, sarkas kan ada main baling-baling macam tu. Dia panggil apa? Juggling yang juggling baling-baling tu kan. Baling-baling pen ni kau main ke sarkas lah. Dia sound tu. Tapi waktu tu kita tebal muka, relax, duduk, diam, buat tak reti, sabar. Sebab apa? Nakkan ilmu dia kan. Tak perlulah saya sebut Syekh mana tu, sampai hari ni dia duk mengajar lagi, dekat radio pun ada banyak. Dia garang, dia memang garang. Kalau mana-mana orang tak sabar dengan dia, memang balik lah. Memang akan cakap tak mau belajar dengan dia, garang sangat lah. Tak boleh. Kita dengan guru tak boleh ada kecil hati. Kita dengan guru tak boleh ada merajuk-merajuk. Jangan. Yang paling elok, kita cuba ambil hati guru. Sebab kita nakkan ilmu dia dan berkat daripada ilmu dia. Itu. Jadi itulah antara perkara-perkara penting yang kita nak kena pegang ataupun sematkan pada diri kita di sepanjang perjalanan sebagai talabul ilmi ni, ataupun sebagai seorang yang penuntut ilmu ini. Antara perkara penting yang kita kena garis bawahkan.